Dalam dunia pengawapan kalau kita tengok dalam dunia especially yang AIO, dan dalam dunia AIO tu ada dua format yang utama, iaitu Boro dan juga DOT. Buat masa ni lah, masa akan datang tak tahu lagi. Dan dalam dunia DOT, pemain utama dia adalah syarikat DotMod dengan produk mereka iaitu .aio. Dan sebuah syarikat bernama Vipon, pada penghujung tahun 2021 telah meriliskan ini, Taita AIO. So Taita AIO adalah sebuah mod, sebuah AIO yang menggunakan format dot dalam dia punya tank, format dot dia punya tank. Dan chipset dia adalah chipset sendiri yang Vipon bangunkan. Okey, jadi Taita ataupun Tita, tak kisahlah mana satu yang korang sebut. Tita boleh, Taita boleh. So Taita AIO ni menggunakan format dot, dan kita boleh tengok dia menggunakan ruangan tank yang memang sama dengan jenis-jenis dot AIO punya tank. Dalam ni adalah Taita RBA ataupun Taita.RBA lah. Okey. Disebabkan dia menggunakan format dot ini, maka semua .RBA, semua jenis tank yang sesuai dan boleh compatible dengan .AIO boleh digunakan pada Taita AIO ini. Sebelum tu, nama aku Wak Asri dan ini adalah channel Wak Vapes, dan hari ini aku akan berkongsi dengan korang berkenaan dengan berkenaan dengan hardware Taita AIO ni, serta dia punya pemperibadian. So kita cuba tengok sedikit demi sedikit. Dan sedikit perbandingan sebelum kita pergi yang lebih detail. Kalau kita tengok Taita AIO ini dengan .AIO sebagai contoh ni, ini adalah Taita AIO dan ini adalah .AIO. Okey. Dari segi size kita boleh tengok macam ni. Dia punya ketebalan dia sebenarnya kelihatan lebih kurang sama kalau kita tengok. Cuma Taita AIO ini dia lagi tebal sikit, lagi tebal sikit dari .AIO. Ini adalah .AIO V1 version 1 yang color purple. Jadi tebal dia lebih kurang sama. Manakala kalau kita tengok dari segi tinggi dia kat sini, tinggi lagi Taita AIO sikit berbanding dengan .AIO. Dan untuk ruangan tank dia ada beza lah kat sini. Di .AIO dia, tank dia kita masukkan di sebelah bahagian tepi manakala untuk Taita AIO tank dia ni di ruangan macam mana nak cakap depan lah, ruangan depan. Dia bukan di ruangan yang bulat. Kalau macam kita tengok dari atas ni, sini yang depan, ini yang belakang. So ini tepi. Dan ini yang membezakan yang membezakan ciri utama yang membezakan Taita AIO ni dengan .AIO, iaitu ruangan tank dia diletakkan di tempat yang berbeza. So kalau kita bayangkan .AIO tu macam ni, so dia punya ruangan tank dia menghadap depan kan. Kalau macam ni, tank dia ni bahagian pengisian dia ni menghadap tepi. Okay, so harap korang faham lah apa yang aku cuba nak nyatakan dan nak bagi tahu tu Okay, ni dari segi hardware dia, size dia tak sama dengan .AIO. Dan dari segi ergonomik pula, kalau kita tengok ergonomik dia, Taita AIO ni sangat mesra dengan kita punya contour ataupun bentuk tubuh badan kita, bentuk jari kita. Di mana ada bahagian yang membulat ni, dan dia tidak tajam, dia ada tapered, ada meruncing sikit. So dia selesa digenggam lah yang ni kalau kita genggam begini. Boleh juga kalau kita nak pakai macam ni, tidak ada masalah. Tapi firing button dia pula kalau kita pegang macam ni, dia ada sedikit awkward sebab jari telunjuk kita akan kena bengkok. Okay, kalau kita pegang begini, yang bahagian bulat ni kena dengan kita punya kawasan tangan ni, dia lebih selesa begini. Ni kawasan jari yang boleh dikatakan sangat selesa untuk firing, untuk thumb firing, sebab dia bukan di sini yang nak gunakan untuk fire,
tapi di sini. So selesa. Pada aku itu satu design bonus lah. Okay, kita tengok pula dari segi hardware. Dari segi orang kata di sini adalah bahagian tank. Dan untuk cabut tank tu kita perlu seperti .aio juga, tekan dan keluarkan. Dan bahagian tank dia ni memang compatible dengan semua jenis .rba. Sebagai contoh di sini ada .mission. So boleh je masukkan .mission, tolak ke bawah sikit, dan masukkan. So .mission boleh masuk. Dan semua lain-lain .rba ataupun tank, macam kalau kita tengok dalam .rba pun macam silo silo dia design tank dia sendiri, dia tak ikut standardnya tank, cuma size dia sama. Begitu juga dengan Pandora.rba, semuanya boleh dimasukkan di sini sebab ini adalah compatible dengan semua platform punya tank. Dan Taita juga menyertakan sekali sebuah tank untuk digunakan dengan OCC Taita sendiri. Kalau kita gunakan tank yang OCC dia ni, macam tu je, memang sangat selesa, nak masuk pun senang. Okay. Jadi itu dari segi design reka bentuk tank dia. Dan dia punya ni, connector dia, positif negatif dia memang spring loaded, sama seperti yang terdapat di .aio lah. Manakala bahagian atas dia ni, ini aku nak cerita kat korang, dia macam ni Ini drip tip dia. Okay. Dan drip tip dia ni agak sangat-sangat loose. Dia punya o-ring lah mungkin yang tak tebal Kalau kita masukkan gitu je, tarik tak payah ada force pun dah boleh tercabut. That's why kalau korang ada drip tip 510 yang lain, korang boleh gunakan. Okay. Tak kisahlah untuk MTL ke untuk RDL ke, korang boleh gunakan 510 punya drip tip untuk digunakan di sini. Macam ni aku ada tukar-tukar ni drip tip ni, contoh-contoh yang korang boleh guna drip tip 510 korang sendiri di sini. Dan aku nak tunjukkan satu benda dekat Taita AIO ni. Ni adalah dia punya nut locking nut. Locking nut ni ataupun 510 nut ataupun flush nut, terpulang nak panggil apa, asalkan faham locking nut dia ni. Untuk Taita AIO ni dia ada pelik sikit. Dia terdiri dari dua bahagian. Kalau kita tengok, nampak. So locking nut dia ni macam ni. So kalau korang nak repair, kalau korang nak bersih-bersihkan ke, nak lap-lap ke, make sure korang buka dan jangan hilang pastikan tangan tu berada di bawah ni untuk menghalang dia punya bahagian nut yang bawah tu dari jatuh. So ini agak berbeza sikit dari .aio punya locking nut. Dan dia bentuk dia ni, dia bukannya bulat terus tau. Dia ada macam bahagian sini ni yang pipih, yang lepeh sikit, untuk supaya dia boleh masuk. Sebab dekat bahagian bawah dia tu, nampak tempat kemasukan dia ni ada bahagian yang rata. So bahagian yang rata tu yang kita kena selaraskan untuk masukkan bahagian pengikat skru dia ni. So kena betul-betul macam tu baru masuk. Kalau tak, memang tak boleh masuk. Dan untuk lock balik, kau kena jaga gunakan tangan ke jari ke apa, kat sini baru lock. Dan di sini juga ada satu benda yang aku nak sentuh. Ni benda ni, o-ring ni. O-ring dia ni lebih tebal dan lebih terkeluar dari kalau kita tengok yang ada pada .aio. Sebab o-ring ni diperlukan untuk lock macam ni So kalau kita masukkan tank, dia akan jadi begini. Dia akan jadi menutup dan seal apa-apa kondensasi yang berlaku di dalam tank di kawasan ni lah. Macam ni Tapi ini barang, aku confirm kalau kau pakai lama, dia akan jadi keras. Bila keras, dia sama je juga jadi macam yang ada pada .aio tu. Bila dia keras, maka dia tak dapat lagi nak menahan dan memerangkap kondensasi yang berlaku lah. So itu barang korang kena hati-hati. Dan bila pasang macam ni, pastikan bahagian yang nak diletakkan ni, nampak? Inilah masalahnya. Dia o-ring dia ni kadang-kadang terkeluar.
So ini kena jagalah. Okey, pasang dengan bahagian yang rata ni. Nampak tu, sini ni rata, dia tak bulat. Samakan dengan bahagian yang ada pada body dia. Betul-betul rapat macam tu. Kemudian pegang macam tu, dan barulah kau boleh letak dia punya locking nut ni, flush nut ataupun fasten nut ni untuk kita kuncikan dengan baik. Okey, itu satu barang berkenaan dengan dia punya kawasan locking nut dia. Okey, berkenaan dengan chipset dia, aku akan buat video yang lain. Dan untuk sedikit kata perkenalan dari segi design, aku rasa lah, ni just pendapat aku lah, ada jari aku susah sikit nak masuk dekat sini untuk tekan button. Yang pertama sebab di sini ada dinding, nampak ada dinding, dan button ni agak ke dalam, jadi nak tekan tu susah sikit. Dan lebih elok kalau contoh lah button ni boleh lebih tertonjol, lebih timbul supaya lebih mudah lagi. So ni macam kadang-kadang tekan tak jadi. Sebab apa? Sebab tak kena, tak bersentuhan button tu dengan jari. Okay, macam ni baru boleh. Jadi mungkin di masa akan datang VPON boleh design button yang lebih menonjol, lebih terkeluar, sebab senang nak mengoperasikan. Dan dia memang ada USB Type-C untuk charging sahaja. Walaupun dia punya UI chipset dia ni macam DNA, tapi ini bukan DNA. Ini adalah VPON punya chipset sendiri. Now, untuk dari segi pemperibadian, by default apabila beli, dia akan bagi panel yang ni lah. Panel ini carbon fiber. So di dalam dia memang ada design, ada potongan ni yang ke dalam sikit, ada airflow punya lubang, dan ini untuk kawasan button. Jadi kalau sekiranya ni bahagian pengisian tank ni tertonjol sikit, dia tidak ada masalah untuk melekat ni dia punya panel ni. Dan untuk pemperibadian, VPON offer a few panels untuk users Taita AIO ni dapatkan di pasaran. Di sini ada beberapa warna yang ada. Sebagai contoh, ni adalah panel yang berwarna black. Black dia see-through, boleh nampak dalam. Okay, ini yang berwarna hitam. Kemudian ada yang berwarna clear. Okay, jelas kelihatan tank dia, jelas kelihatan display screen dia, paparan dia kan. Ini ada yang berwarna frost. Okay, kelihatan juga di dalam dan nampak lebih, pada aku suka color yang begini, tak terlalu tembus sangat. And lastly, aku nak share yang berwarna merah ni. Garang lah. Kena pula dalam ni adalah Taita RBA, Taita.RBA yang berwarna Red Army. Memang okay, nampak kan? Nampak dia punya macam camouflage kamu dia tu. Nampak cun. Tank dalam dia, chimney dia nampak. Oh yo, betul lah guys, macam timbul kan. Okay, itu dia punya pemperibadian. Maknanya untuk Taita AIO ni korang boleh customkan dengan mendapatkan panel-panel yang ini yang VPON buat. Dan aku pasti ada juga third party, pihak-pihak yang buat panel-panel ekstra tambahan yang untuk VPON Taita AIO ni. Okay, satu lagi, bateri. Satu benda yang bagus berkenaan dengan Taita AIO ni pada aku ialah ni, tempat meletak bateri dia ni, dia ada guna benda ni. So kalau kita tak pakai, tak gunakan, kita nak guna seharian lah Taita AIO ni, dia punya ni melekat, tombol ini melekat sebab ada magnet. So kalau kita nak pakai, kita keluarkan dan kita pusingkan. Jadi bateri tu dia firm melekat cantik di dalam body ni. Sebab bateri dia pun slot in, jenis slot in dia bukannya letak dari depan macam tu. Dan untuk Taita AIO ni pula, pada ketika ini favorite aku gandingkan dia dengan drip tip dari ini adalah drip tip dari Mazia RTA. Okay, overall untuk hardware dia, pada aku ini pendapat, tidak ada betul, tidak ada salah. Pada aku hardware dia nice. Dia sangat ergonomik dipegang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, boleh masuk poket dengan baik.
Taita AIO ni nice. Dan tak berat pun. Dia tak seberat .aio yang ni yang bersih .aio yang purple yang lama-lama yang aluminium ni. Dan ni nice dan nampak sleek. Dia nampak sleek bila kita genggam. Nampak dia dah hilang lah. Tangan aku ni ada besar sikit. Okay, sebelum aku take off, sebelum aku tutup video ni, aku just nak share satu benda Apabila korang dapatkan Taita AIO ni, yang pertama sekali dia bagi kotak dalam bentuk tin ni tau. So ini satu touch, satu gesture yang bagus dari VPON. Kalaulah sekiranya korang nak guna kotak ni sebagai tempat simpanan apa-apa pun boleh, nak letak biskut ke, nak letak korang punya vaping tools ke, nak letak apa-apa pun boleh. Dan ini dia tin kan, timah, jadi tahan lah. Melainkan kalau kau hentak dia ke apa, dia kemek, itu dah lain cerita lah. Tapi dari segi packaging, Taita AIO ni sangat nice lah pada aku. Dia bagi lebih value sebab boleh guna kotak tu untuk simpan macam-macam benda boleh letak macam-macam dalam ni. Kalau sekiranya kau dah tak pakai kotak ni untuk Taita AIO korang. Lagi satu yang penting yang aku nak share kat korang pasal OCC dia. Ini adalah OCC yang disertakan sekali oleh VPON untuk Taita AIO ni. So OCC kita kena cabut lah. Okay, ni jangan buang ni terus. Maksud aku kalau kau nak tukar OCC lain, dia ada cara dia. Okay, yang pertama sekali kau kena keluarkan dia punya airflow controller ni, airflow ring dia ni. Yang kedua, kau kena juga keluarkan dia punya kaki ni, tapak ni kau kena keluarkan. Yang ketiga, yang ini pun kena keluarkan. Barulah pergi dapat OCC dia yang ni. OCC dia ni kalau nak buang, buang yang ni je. Jangan buang sekali dengan benda ni ataupun sekali dengan benda ni. Nanti kau tak boleh pakai untuk OCC yang lain. Dan OCC dia compatible Maksudnya kalau korang ada OCC dari dot stick yang awal, bukan dot stick Revo, dot stick yang dulu punya satu, dan juga smoke RPM punya OCC boleh digunakan dekat Taita punya tank ni, Taita tank untuk OCC ni. Dan ini tank ni memang tank untuk .aio lah, standard tank untuk .aio yang ini. Dia punya quality, dia punya apa, macam tu lah. Dan bila nak pasang OCC, korang kena ambil OCC tu, masukkan yang ni dulu. Lepas tu barulah dia punya airflow punya ring yang bahagian dalam, barulah airflow ring yang bahagian luar, barulah boleh guna. Dan ini bila dah dapat macam ni, barulah boleh dimasukkan ke sini. So kena berhati-hati kalau nak, sekali lagi aku ulang, kalau nak tukar OCC sebab dah hangit ke apa, cabut dia punya airflow dia ni, kemudian cabut OCC ni, kemudian buka bahagian airflow yang dalam, dan kemudian buka yang ini pula. So ada tiga bahagian ni yang kena disimpan kalau nak guna OCC. Okay, harap yang itu korang take note dan pastikan tak dibuang macam tu lah kalau korang nak guna OCC, nak tukar OCC apa. Sebab aku belum try lagi yang OCC dia, macam mana performance dia apa semua. Sekarang ni memang tengah layan Taita AIO ni dengan .rba Taita.rba ni. Dan kadang-kadang aku masukkan juga Bishop dalam ni, dan kadang-kadang masukkan juga tmd.tank dalam ni sebab aku nak test performance dia macam mana. Anyway, terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Itu adalah serba sedikit mengenai hardware dan juga personalization, pemperibadian untuk Taita AIO serta dia punya perkakasan dia punya hardware, yang mana ada beberapa benda yang telah sentuh tadi. Dan dari segi performance, dari segi chipset dan yang lain-lain, aku akan buat video yang lain. Dan semoga berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih semua kepada yang menonton, dan jangan lupa subscribe. Ini adalah channel Wak Vapes dari Wak Asri. Assalamualaikum.